Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini 23 Jun 2020 dan hari ini kita untuk slide matematik tambahan tingkatan 4 tajuk ke-6. So tajuk ke-6 kita adalah hukum linear. Jadi hukum linear ni sama juga dengan sukatan tingkatan 5 matematik tambahan. Jadi pelajar boleh rujuk juga dengan senior di form 5. Ya, hukum linear ni pertamanya ialah kita akan belajar melukis garis lurus penyuaian terbaik. Ya. Daripada garis lurus penyuaian terbaik, so kita tulis, kita akan belajar garis lurus penyuaian terbaik atau selalunya disebut best fit. Ya, daripada garis lurus penyuaian terbaik nanti kita akan mencari pintasan Y dan kita boleh membina persamaan garis lurus. Okey, kita terus je kepada contoh ini. Okey, dalam contoh ni, contoh 4 ni, diberikan nilai X dan Y. Arahannya ialah plot graf Y melawan X. Y melawan X. Plot Y against X dengan menggunakan skala 1 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 1 cm 2 unit kepada paksi Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, jadi pertama kita highlightkan pada terms ayat graf Y melawan X. So, graf Y melawan X ni adalah paksi Y melawan paksi X. Paksi X kat sini. Jangan terbalik. Jangan buat dekat yang mencancang X pula. Yang mencancang Y yang mengufuk ini sebagai X. Okey, so sekarang teacher nak cuba plot. Okey, kita ada nilai di sini 1, 3.4. Kemudian 1.5 dengan 4.2. Okey. 1.5, 4.2. Okey. 2, 4.8. 2, 4.8. 3, 6.2. 3, 6.2. 3.5, 6.6. 6.6, 2.6. So sini dan 4 7.6, 4 7.6 di sini. Okey. So pelajar, plot mesti ikut jadualnya. Plot graf mengikut jadualnya. Okey. Jadi sekarang kita nak gariskan ni. Ni lari sikit 3.5, 6.6. Okey, ni lari sikit. Salah plot nampak. Teacher pun salah plot. Kan? Jadi pelajar pun kena berhati-hati. Okey, sekarang kita nak garis. Kita nak buat best fit. Kita nak buat garis lurus penyuaian terbaik. Okey, so you all kena ingat konsep bagi best fit ialah yang pertama, seboleh mungkin semua titik kena garisan. Seboleh mungkin untuk menjadi best fit, syaratnya semua titik. Kalau boleh semua titik kena garisan. Kalau nak kata tak boleh semua titik, minimum kena garisan 3 titik. So kalau tak boleh semua, paling sikit 3 titik kena. Mesti kena garisan. Dan mesti ada titik yang tak kena garisan. Betul? So titik yang tak kena garisan ini syaratnya perlu seimbang. Perlu seimbang antara garisan. Okey. 3 syarat. Semua titik kena, mesti kena. Kalau tak boleh semua titik, minimum 3 titik. Dan ada baki titik yang tak kena garisan tu,
Kalau ada baki, maksudnya kalau katalah ada 3 titik yang tak kena garisan, kita buat 1 di atas garisan, 2 di bawah garisan. Dia tak boleh 3-3 di atas garisan atau 3-3 di bawah garisan, tak boleh. Dia perlu seimbang. Okey, jom kita cuba. Jadi ini salah. Okey, kita nak cuba Dulu ada tips katanya untuk memastikan titik kena, titik yang ujung dengan ujung kita kena samakan dulu, kenakan dulu. Katanya lah. Kita cuba. Okey, untuk jawab soalan ni pensel kena tajam. Ni 3.5, 6.6. Kita cuba sebaik mungkin. Okey. Sekarang tengok best fit. Best fit. Ini tadi salah. So kita tengok 1, 2, 3, 4 titik yang kena. Ada 6 titik, tapi yang kena garisan 4 titik. Dah cantik dah. So ada baki 2 titik. Titik ini dan ni. Nampak tak bakinya yang 2 ni kedudukannya seimbang. 1 di atas garis, yang 1 lagi di bawah garis. So inilah best fit. Ya, so best fit ni pelajar, awak kena banyak-banyak berdoa. Dia depends on mata pemeriksa. Ada setengah pemeriksa dia consider, dia boleh bagi markah untuk best fit. Okey. Dah. Ya, itu best fit. Itu penyuaian terbaik. Penyuaian terbaik, semua titik kena garis. Kalau tak kena, minimum paling sikit kena garis 3 titik. Baki yang tak kena garis tu mestilah seimbang atas dan bawah garis. Okey, itu yang pertama dalam best fit. So, yang kedua dalam best fit, biasanya dia akan tanya pintasan Y. Okey, so pelajar rujuk pada graf. Pintasan Y kat sini. Kalau perhatikan betul-betul ni, saya dapat dalam 1.9. Saya dapat tengah-tengah tu. Betul tak? Okey, so kita jawab 1.9. Sebab tu dalam tajuk best fit ni, pelajar kena gariskan graf tu, pastikan sehingga dia memintas paksi Y. Okey, ni arahan pertama best fit, arahan kedua pintasan Y, arahan ketiga ayatnya ialah express, nyatakan express Y in terms of X. Nyatakan Y dalam sebutan X. Dalam arti kata lain, sebenarnya dia minta persamaan garis lurus. Ya, kalau ada ayat express Y in terms of X, nyatakan Y dalam sebutan X, sebenarnya dia minta cari persamaan garis lurus. Jadi pelajar, sekiranya ada soalan minta persamaan garis lurus, pelajar kena ingat, bagi persamaan garis lurus ada 3 markah. Apa markahnya? Markah pertama, nyatakan kecerunan. Markah kedua, nyatakan pintasan Y, dan barulah akhirnya persamaan garis lurus. 3 markah Okey, jadinya untuk soalan nombor 2 ni, persamaan garis lurus 3 markah. So markah pertama kecerunan. Kecerunan adalah apa dia pelajar? Awak dah belajar dalam matematik form 2, kecerunan. Kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi apa yang pelajar kena buat? Macam ni. Awak pergi ke graf, pilih mana-mana 2 titik yang kena garisan. Mana-mana 2 titik yang kena garisan. Dalam hal ni teacher nampak titik yang pertama ni kena garisan 1. So dekat sini koordinat dia 1 dan 2, 3.4. 1 dan 3.4. Titik ni Okey, kemudian saya ambil yang kedua, titik yang kedua ujung ni. Mana-mana yang belajar, yang penting dia mesti kena garisan.
Okey, so kat sini koordinatnya adalah 4 dengan 7.6. Nampak? So nampak tak teacher buat? Kenapa teacher buat dotted line ni? Sebab saya nak tunjuk pada pemeriksa yang saya memilih 2 titik. Okey. So masukkan pada gradient. Up to you. Mana satu Y2? Mana-mana boleh pelajar. So kalau awak pilih 7.6 tolak dengan 3.4 bahagi dengan 4 tolak 1. Okey, dapat berapa kecerunan? Berapa? Okey, 7/5. Ini kecerunan. Baru 1 markah. Seterusnya, pintasan Y. Pintasan Y dah ada dah. Dalam soalan pertama, pintasan Y 1.9 dah ada. Therefore, express Y in terms of X. Persamaan garis lurus kalau pelajar ingat adalah Y sama dengan MX tambah C. Y, M ni kecerunan, X lah dan C ni pintasan Y. So, Y sama dengan kecerunan 7/5X. C kita pintasan Y. C kita positif 1.9. So, inilah dia Y dalam sebutan X. Inilah dia persamaan garis lurus. Atau, kita boleh masukkan pecahan dia jadi 5Y sama dengan 7X tambah berapa? 1.9 darab 5 tambah 9.5. Boleh belajar? Okey. So saya ulang, penyuaian terbaik itu ialah pertama, semua titik kena garisan. Syaratnya semua titik kena garisan. Kalau tak dapat kena semua, minimum yang kena garisan ialah 3 titik. Minimum yang kena 3 titik. Kemudian bakinya titik-titik yang tak kena garisan perlulah seimbang antara garisan. Okey, nanti pelajar akan diminta mencari pintasan Y dan seterusnya mencari persamaan garis lurus. Okey, pelajar perhatikan ya. Soalan seterusnya. Teacher bacakan soalan. Graf di bawah menunjukkan sebahagian daripada garis lurus yang diperoleh dengan memplot 1/Y, 1/Y melawan 1/X. Okey, ni grafnya. 1/Y melawan 1/X. Arahannya simple je. Arahannya ungkapkan Y dalam sebutan X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Itu adalah persamaan garis lurus. Okey, ada berapa markah untuk persamaan garis lurus? 3 markah. Okey. So yang pertama ialah kita cari gradient, kita cari kecerunan. Cara nak cari kecerunan, kita pilih sebarang 2 titik. So, sekarang ni dia dah bagi dah titik yang kena garisan. 19, 20 dengan 17. Jadi gradient kita adalah Y2 tolak Y1 over X2 minus X1. So dapat 20 tolak 7 bagi dengan 19 tolak 1. So dapat apa? 13 per 18. Betul 20 tolak 7. Okey. Dah. Ini kecerunan. Seterusnya, dia nak persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus kita mesti ada y-intercept, pintasan y. Okey, kat mana dia lalu ni? Dapat tak? Boleh dapat ke? Tak boleh kan? Kita tak boleh meneka. Tapi pelajar dah tahu cara nak cari y-intercept. Kita gunakan y sama dengan mx tambah c. Kita gunakan persamaan garis lurus. Dan kita pilihlah sebarang titik yang ada pada garisan. So titik yang kena ni teacher nak ambil 19, 20. Ya. 19, 20. Jadi saya gantikan. Y adalah 20. M kecerunan kita 13 per 18. X kita 19 tambah C. Okay, awak dapat berapa tu? C ni awak akan dapat 20
13 darab 19. 13 darab 19 bahagi dengan 18. Tinggi tu C kita. Dapat 247 bahagi 18 tambah C. So C kita adalah 20 tolak 247 darab 18. 20 tolak kurungan 247 bagi 18. Okey, so dapat C sama dengan 113 bahagi 18. Jadi soalannya ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi nanti you akan dapat macam ni. Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan M kita 13 per 18 X tambah C 113 per 18. Betul? Okey, tapi kita ganti sebab pada graf kita paksi Y. Okey, perhatikan pada graf kita pelajar kena alert dengan paksi Y dan paksi X. So pada graf kita paksi Y adalah 1 per Y. Ya. Jadi kita letak dekat sini kat persamaan tadi 1 per Y sama dengan 13 per 18. X kita 1 per X. Okey, 1 per X tambah dengan 113 per 18. Okey, apa kita nak buat ni? Saya akan selesaikan dulu 1 per Y sama dengan pembawah ni kita samakan. Okey. So kita dapat 13 darab dengan 18. Dia jadi X tambah 113 darab 18. Oh, dia sama pembawah dia. Okey. Maafkan saya. So pembawah tak ada masalah lah. Tapi ada X ni. Sini 18X tambah 18. So sini je lah X So dia jadi macam ni. 1 per Y sama dengan 13 per 18X tambah 113 per 18. Okey, teacher nak samakan dulu pembawah. So kita dapat 13 tambah 113X per 18X. Ini adalah 1 per Y. Tapi soalan nak nyatakan Y dalam sebutan X. So apa kita buat? Kita buat darab silang. So kita akan dapat 18X sama dengan 13 tambah 113X darab Y ni. Oops. Okey. Atau kita buat tinggalkan Y. Y sama dengan 18X per 13 tambah 113X. Murnikan Y sama dengan 18X per 13 tambah 113X. Inilah dia akhirnya. Nyatakan Y dalam sebutan X. Inilah dia persamaan garis lurusnya. Okey, baca. Okey. Itu part 1 bagi hukum linear. Seterusnya nanti teacher nak minta pelajar lihat buku teks. Kabur sikit. Lihat buku teks, latih diri 6.3. Dia buku teks AdMath dan cuba latihan tersebut.